Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Hafiz bin Ismail dari Sekolah Kebangsaan Gua Nangka akan membentangkan berkaitan dengan ulat lagu sempena program SNAP Chupi Valley Accelerator Educational tahun 2022. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan pembentangan kita pada hari ini, moleklah kita lihat intipati pembentangan kita. Pertama, para pendengar semua akan disajikan dengan sinopsis, bahan idea, kumpulan sasaran, objektif ulat lagu, seterusnya kronologi ulat lagu, proses pelaksanaan, impak, kos dan info tambahan. Para pendengar yang dihormati, ayolah kita sama-sama telusuri sinopsis ulat lagu kita pada hari ini. Ulat lagu merupakan satu aktiviti didik hibur yang dilaksanakan semasa pengajaran di dalam kelas. Aktiviti ini dilaksanakan secara terancang mengandungi unsur improvisasi. Aktiviti ini dilaksanakan bagi membantu murid meningkatkan kemahiran membaca, menarik perhatian, seterusnya meningkatkan daya fokus dalam kelas. Sidang pendengar semua, sebelum kita pergi lebih lanjut apa itu ulat lagu, moleklah kita lihat secara harfiah menurut Kamus Dewan edisi keempat. Ulat sejenis binatang kecil yang umumnya lembut dan banyak kakinya. Lagu, gubahan muzik biasanya dengan seni kata. Sebelum ini para pendengar mungkin biasa dengar ulat buku yang melambangkan orang yang suka membaca buku. Oleh itu, secara kontekstualnya, ulat lagu, orang yang gemar mendengar dan menyanyikan lagu mengikut lirik setiap masa tanpa mengira tempat. Para pendengar semua, bagaimana ulat lagu ini, iaitu aktiviti didik hibur ini dapat dicetuskan? Yang pertama, melalui pembacaan artikel bersumberkan www.kennedycenter.org Education. Melalui artikel yang ditulis oleh Dr. Oliver menyatakan berkaitan earworm. Earworm merupakan sepihan lagu 3 atau 4 baris yang didengari berulang kali di dalam minda. Pendek kata, earworm ini merupakan lagu yang terngiang-ngiang di telinga kita. Bagaimana lagu itu, walaupun kita tidak mendengar sudah lagu itu, tetapi di dalam minda kita masih berulang kali didengari lagu yang diminati ataupun viral. Jika dilihat dari segi konteks sains, kita dapat lihat bahagian otak iaitu cortex auditory yang menyimpan memori berkaitan dengan muzik. Dan bahagian inilah, bahagian otak ini iaitu cortex auditory yang aktif memainkan semula apa-apa jenis muzik yang disukai walaupun kita tidak dengar tetapi dimainkan semula di dalam minda. Oleh itu, ulat lagu ini dan juga hasil gabungan daripada bacaan artikel berkenaan dan juga kita lihat pada hari ini satu aplikasi yang cukup trending dalam kalangan murid-murid, tidak kiralah murid sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, mereka menggunakan aplikasi TikTok yang merupakan satu aplikasi yang mesra pengguna yang menyajikan pelbagai video dan juga lagu. Jadi, jika para pendengar semua biasa, saya yakin dan pasti semua orang melihat atau mendengar lagu-lagu viral seringkali dimainkan berulang kali melalui aplikasi TikTok ini. Oleh itu, antara idea ulat lagu ini tercetus adalah disebabkan oleh aplikasi ini, iaitu TikTok, yang seringkali digunakan oleh murid-murid. Idea yang seterusnya bagaimana ulat lagu ini tercetus iaitu berkaitan dengan kepelbagaian tahap penguasaan. Jika kita lihat dalam satu kelas terdapat pelbagai tahap penguasaan, terdapat pelbagai aras keupayaan murid. Namun kesemua murid ini meminati lagu. Oleh itu, tercetuslah satu idea berkaitan dengan aktiviti ulat lagu ini. Ulat lagu digunakan untuk menarik semua murid untuk terlibat bersama-sama melakukan aktiviti. Seterusnya, kita fokuskan kepada murid yang bermasalah dan juga target apa yang kita mahukan. Baiklah, para pendengar semua, ini ialah sasaran yang telah saya laksanakan di Sekolah Kebangsaan Gua Nangka, iaitu kelas 2 Al-Razi. Minta maaf, ada 12 orang murid yang telah saya sasarkan.
Untuk makluman pihak pendengar semua, kelas ini terdapat 35 orang murid. Kenapa 12 orang murid? Kerana 12 orang murid ini lemah dalam kemahiran membaca yang melibatkan suku kata KVK, KKV, KVKK dan KKVK. Jadi kebiasaannya murid-murid yang lemah ini ada beberapa masalah dalam fokus dan juga untuk memberi kerjasama di dalam kelas. Tidak mengapa, ayuh kita lihat pembentangan saya seterusnya. Para pendengar semua, ayuhlah kita lihat berkaitan dengan objektif ulat lagu. Yang pertama, meningkatkan tahap penguasaan murid dalam kemahiran membaca suku kata KVK, KKV, KVKK, KKVK. Yang kedua, mengukuhkan penguasaan murid dalam kemahiran membaca yang melibatkan suku kata kompleks. Yang ketiga, meningkatkan tahap pelibatan murid sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran. Dan objektifnya keempat, memupuk minat murid untuk membudayakan kemahiran membaca di luar waktu pengajaran dan pembelajaran. Objektif yang keempat ini, para pendengar, merupakan satu objektif yang cukup penting juga kerana kita ingin murid-murid itu melakukan pelaziman membaca kendiri di luar waktu bilik darjah. Bukan mudah ya para pendengar. Jadi oleh itu ulat lagu ini mampu menjadi satu medium menarik ataupun membina murid-murid itu ke arah pembelajaran kendiri itu sendiri. Ayuh kita lihat berkaitan dengan kronologi. Berikut merupakan garis masa yang telah saya nyatakan di situ. Okey, di situ terdapat 4 fasa, iaitu fasa pertama yang berlaku pada bulan 3 tahun 2022. Seperti sidang pendengar semua sedia maklum, pada bulan 3 2022 merupakan sesi persekolahan secara bersemuka. Hal ini telah menyebabkan murid-murid berlaku satu fasa peralihan, yang mana peralihan pengajaran pembelajaran di rumah bertukar kepada pengajaran pembelajaran di sekolah secara bersemuka. Pada waktu ini, murid tidak memberi fokus. Murid mudah tertarik dengan pergerakan di luar kelas. Murid mudah bertegur sapa dengan kawan, suasananya berubah. Jadi ini merupakan satu cabaran di dalam kelas. Para pendengar, fasa kedua, April-Mei. Pada fasa ini, murid diperkenalkan dengan bacaan perkata. Hasil daripada pemerhatian pada bulan 3, guru telah memberi bacaan perkata. Murid dapat menguasai kemahiran membaca suku kata dengan mudah. Namun, murid masih tidak dapat memberi fokus dalam pembelajaran. Hasil daripada pemerhatian dan juga aktiviti yang dilakukan secara berulang, maka pada Jun dan Julai, iaitu fasa ketiga, murid berkongsi lagu-lagu viral di aplikasi TikTok. Guru melakukan pemerhatian, iaitu saya melakukan pemerhatian dalam kelas 2 Al-Razi. Mereka, anak-anak ini lebih santai berkongsi lagu kegemaran. Mereka dapat menyanyikan lagu dengan fasih. Dalam 12 orang murid ini, dalam kalangan 12 orang murid ini, mereka mengalami masalah untuk membaca suku kata kompleks, tetapi masih boleh melafazkan lirik-lirik dengan fasih sekali. Oleh itu, murid menyanyi lagu sambil membaca lirik persuku kata, yang mana lirik ini dibekalkan oleh guru subjek berkenaan dan murid menyanyi sambil melihat lirik berkenaan, mengenal pasti, mengecam suku kata kompleks berkenaan. Pada Ogos September, iaitu fasa keempat, murid menyanyikan lagu sambil melakukan improvisasi dalam diri. Murid membaca lirik yang mengandungi suku kata yang lebih kompleks. Untuk makluman pihak para pendengar yang dihormati, bagaimana lagu yang dilaksanakan secara improvisasi? Pada waktu ini, gurulah yang akan menguasai gelanggang pengajaran pembelajaran. Gurulah yang akan mengetengahkan lagu dan murid melakukan improvisasi dengan memasukkan kandungan-kandungan ilmu seperti tata bahasa dan sebagainya. Hasil daripada ulat lagu ini dapatlah dilihat 5 daripada 12 orang murid berjaya membaca ayat mudah dengan lancar. 7 daripada 12 orang murid berjaya membaca suku kata kompleks. KVK, KKV, KVKK dan KKVK. Baiklah, untuk melaksanakan ulat lagu ini, ada proses-prosesnya. Dan proses ini mestilah mematuhi DSKP yang telah ditetapkan. Seperti
kelas yang saya rancang ini, saya menggunakan di SKP Bahasa Melayu tahun 2 semakan 2017, yang mana terdapat kandungan standard kandungan iaitu 2.1 asas membaca dan memahami, standard pembelajaran 2.1.1 membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai iaitu perkataan dan ayat. Seperti biasa, setelah kita rujuk di SKP, maka kita mestilah membina satu objektifnya bertepatan. Ini merupakan salah satu contoh objektif. 8 daripada 12 orang murid berjaya membaca 10 kata KKVK, dan maaf ya di situ KV, KK dengan betul. Itu ialah contoh. Jika kita lihat langkah ketiga, inilah langkah aktiviti ulat lagu. Bagaimana kita implementasikan di dalam pengajaran. Ulat lagu ini tidak mengambil masa yang lama. Kebanyakan guru-guru bahasa Melayu sekolah rendah ada sesi pengajaran dan pembelajaran 3 waktu. Kita ambil 1 waktu untuk laksanakan aktiviti ulat lagu ini untuk lebih santai. Yang pertama, murid mendengar lagu viral. Sebagai contohnya, lagu viral pada Julai, Ogos yang lepas ialah lagu Penantian oleh Armada dalam aplikasi TikTok. Jadi para pendengar, penonton semua boleh lihat. Itu ialah keratan lirik lagu berkenaan yang mana guru menulis secara perkata hitam dan merah untuk memisahkan suku kata bagi memudahkan murid untuk membaca. Pada peringkat ini, guru memberi pengajaran, mengajar, mendengar lagu dan guru membantu murid berkenaan untuk mengecam serta mengenal pasti suku kata berkenaan. Baiklah, kita teruskan dengan pelaksanaan. Untuk ulat lagu ini, pelaksanaannya yang dilaksanakan di sekolah saya, kita laksanakan secara ansur maju. Ada 2 peringkat. Peringkat yang pertama, pelaziman bacaan lirik lagu viral, yang mana lagu ini kita berikan mengikut selera murid. Apa lagu yang mereka hendak dengar, kita berikan mereka dengar. Apa lirik yang mereka mahukan, guru sediakan lirik berkenaan. Namun, pada peringkat kedua, improvisasi lirik lagu berlaku. Gabung jalin kemahiran bahasa berlaku. Seperti menulis, kandungan pengetahuan berkaitan tata bahasa. Gurunya akan memacu pengajaran pembelajaran pada waktu ini. Ayuh kita saksikan. Okey. Para pendengar penonton sekalian, jika lihat ini ialah hasil penulisan lirik lagu berkenaan. Duhai engkau belahan jiwa dan sebagainya. Jika lihat di sebelah kanan, ada lagu Jepun pula. Hora, Ashinomoto. Jadi lagu-lagu inilah lagu Mirai mereka dengar. Tetapi kita ketengahkan lirik lagunya untuk murid menguasai suku kata. Jika lihat pada di bawah sebelah kiri itu, para penonton, para pendengar semua dapat lihat bagaimana kandungan bahasa, tata bahasa iaitu kata arah diajar dan sebelah kanannya itu terdapat liriknya ringkas. Di situlah kita melakukan improvisasi kata arah di dalam lirik lagu ringkas. Contohnya, dalam meja ada buku cantik tak pernah kulihat, buku yang cantik, Jika para pendengar penonton semua dapat lihat, di situ juga terdapat kata arah yang lain. Contohnya tepi. Jika murid memilih tepi, maka kita tukar dalam lirik lagu itu. Tepi meja ada buku cantik tak pernah kulihat, buku yang cantik, Di situ berlaku pelaziman untuk murid, pada murid membaca ayat mudah. Jika diulang, lama-lama murid akan mengenal pasti, dapat mengecam suku kata dan juga perkataan yang terdapat dalam ayat mudah. Itulah impak yang dapat kita ungkapkan daripada ulat lagu. Untuk kos pelaksanaan ulat lagu ni, para pendengar, cukup ekonomi sekali. Kenapa? Pembesar suara beli sekali saja. Bukan saya nak promosikan, ini contoh yang saya gunakan pada tahun berkenaan, pada waktu berkenaan dengan harga RM55 model SBYL, dibeli di Mr. DIY, hanya RM55 masih boleh dipakai sehingga sekarang. Untuk cetakan pejabat sekolah percuma. Manakala perhatian tambahan, level pintar, komputer riba, masing-masing guru sudah ada. Hanya kita guna pakai sahaja di dalam kelas. Baiklah. Untuk makluman para pendengar semua, info tambahan ulat lagu. Ulat lagu yang merupakan satu aktiviti didik hibur ini bersifat universal. Boleh digunakan dalam pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya,
ulat lagu ini bersifat santai, berunsurkan didik hibur. Jadi murid kurang stres untuk teruskan pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, info tambahan jika menggunakan ulat lagu ini dapat memupuk minat membaca kerana murid berusaha membaca lirik-lirik lagu di luar bilik darjah sambil menyanyikan, melayani lagu-lagu kegemaran mereka. Jadi mereka membaca lirik-lirik lagu. Sebenarnya para pendengar semua, murid yang berjaya membaca beberapa perkataan yang belum dikuasai sebelum ini, mereka gembira dan tercipta satu motivasi dalaman mereka untuk berusaha membaca dengan sendirinya. Okey, seterusnya, ingat suku kata. Ini murid dapat mengingat cara sebut suku kata dan perkataan dengan lebih mudah, dengan lebih santai. Itulah yang dikatakan kaedah kongsi amalan baik berkaitan dengan didik hibur, ulat lagu. Saya kira setakat itu sajalah pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.